bersama Yang Mulia Tuan Saidin bin Haji Awang Damit, merupakan atlet bowling, dan juga Wang Kamarul Arifin bin Haji Abdul Ghaffar, itu juga merupakan atlet bowling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, dan sebelum itu tahniah kami ucapkan kena memenangi, dan kalau kita dilihat pun di sini memang sudah dapat kita lihat ya, ada pingat yang telah pun disertakan sekali dalam ASEAN Para Games yang baru lalu ya. Jadi kita terus saja untuk wawancara kita pada hari ini bersama Awang Kamarul Arifin. Jadi mungkin boleh mengongsikan pencapaian Awang dalam ASEAN Para Games di Thailand. Okey. Pencapaian pada tahun ini amat banggalah pasal kami mendapatkan 2 pingat, iaitu pingat emas dalam acara individual iaitu saya, dan acara double kami mendapat perak, pingat perak. So tahun ini kami persiapannya pun agak intensif lah, kerana kami tidak sangka juga kami mendapatkan 2 pingat dalam pingat emas dan perak lah. Okey, jadi alhamdulillah ya. Jadi telah pun berjaya memperolehi 1 pingat emas dan juga 1 pingat perak dalam acara TBB doubles ya. Ya. Jadi seterusnya ni mungkin boleh kita bersama dengan Tuan Saidin ya. Jadi Tuan mungkin boleh Tuan kongsikan bentuk latihan yang dilalui bagi persiapan kejohanan besar ini iaitu di Thailand ini. Sebelum persiapan APG ini, kami menjalani latihan intensif selama 3 bulan dan sebelum itu juga membuat latihan dalam berkala lah, tapi dalam selama 3 bulan sebelum para game ni kami membuat setiap hari, tolak Jumaat Minggu, macam itulah, mengadakan latihan seperti biasa, intensif lah segala semuanya, pengorbanan itu semua yang apa yang kami lalui, penat lelah kami, segala pengorbanan masa apa semua. Alhamdulillah semuanya berhasil di para game di Thailand inilah. Seperti itulah. Jadi latihannya latihan teknikal. Teknikal, segala macam fitness, semua macam seperti sukan-sukan yang lain lah. Memerlukan stamina apa semua. Terutama sekali di venue bowling lah, mengadakan setiap petang lah. Walaupun latihan kami pun macam 2 jam setengah. Dalam sehari? Dalam sehari lah. Ataupun 2 jam setengah tu mengumban sajalah. Ya, cuma itulah. Okay. Ya, jadi itulah antara bentuk latihannya yang dilakukan ya sebelum mengikuti johanan itu ASEAN Para Games ini. Jadi seterusnya ini kita percaya sahaja apabila kita memenangi itu mendapat kejayaan ya. Mungkin boleh kongsikan perasaan kita berdua apabila berjaya memenangi pingat, terutama sekali bagi pingat emas. Mungkin boleh Awang Kamarul kongsikan. Okey. Perasaan saya sangat gembira lah kerana pertama kali mendapatkan pingat emas di acara individual. So selalunya dalam acara individual mostly dapat pingat perak dan kangsal lah. Tapi tahun ini alhamdulillah ada rezeki mendapatkan pingat emas. Anda sangkalah pasal latihan pun kirakan cukup lah. And then so semasa pertandingan single itu, so semua orang pun anda dapat predict lah yang macam orang yang atlet-atlet lama kan, macam Malaysia yang pernah podium apa. So the actual day pun diorang pun indah dapat perform lah. I think pasal the land condition lagi kan. So diorang indah biasa dengan keadaan yang di sana, dengan latihan itulah. So mostly kalau bowling, walaupun kami latihan macam cukup, macamnya orang kira rasa cukup lah, tapi sudah once kini di luar negeri, suasana tu pun berubah tu. Walaupun kita ni macam kita kira handal lah di Brunei lah, sudah kini ke actual event memang payah lah. Pasal satu dengan atlet-atlet lain lagi, and then condition of the line lagi kan tidak sama. Itulah. And then alhamdulillah lagi sekali
Indah sangka lah mendapat pingat emas dalam acara individual. Ya. Jadi walaupun kita ni membuat latihan secara teknikal maupun fizikal, jadi kalau serta ni berlawan tempat berkenaan, mentaliti kita ni tu Memang drop lah. memang boleh down kalau Memang down. melihat. Tapi ya tetap sebabnya keadaan. mesti kuat je mental lah. Kalau Indah kuat pun habis tu. Ini kali tahun keberapa mengikuti game para games? APG. Aku start Buat kali ketiga. kali ketiga. Start masa di Solo 2000 berapa tu? 11. 2011. Tapi acara saya di Solo lain lah. Acaranya track and field lah. So 2011. And then 2013 baru aku start bowling lah di Asia Incheon. Asia Youth Para Game. Youth, Ya, tu di KL. And then aku mendapat emas dan silap aku lah. Tapi acara youth lah. Ya. So start 2013 sampai masa ni lah start masih bowling lah. Okey. Kalau tuan sendiri minat memenangi pingat perak dan juga gangsa dalam acara bowling, double, single? Single mendapat gangsa. Double kami masih double bersama selama sudah hampir lebih 10 tahun yang kami memperoleh. Sebelum ni pun double, alhamdulillah selalu juga kami memperolehinya, selalu ada juga emas. Tapi buat kali ketiga ni kami jatuh sedikit lah. Dia dapat mempertahankan emas. InsyaAllah di masa akan datang kami akan cuba untuk mengambil balik kami punya pingat itulah. Jadi di sini tuan, siapa yang tuan ingin ucapkan terima kasih atas kejayaan ini? Kita boleh. Tuan Saidin pun boleh. Pertama sekali ingin menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Negara Brunei Darussalam yang telah memperkenan kami untuk mewakili negara ini, dan juga pihak Kementerian KKBS, JBS yang mempercayai kami untuk mewakili juga negara ini, dan juga keluarga-keluarga, pihak rakan-rakan bowlers, iBall, CDM Paralimpik, maupun semua yang mengenali kami, yang mendoakan kami, dan yang tak disebutkan juga namanya, yang masih lupa. Jadi Awang Kabari mungkin ada tambahan? Samalah juga dengan apa yang Saidin cakap lah, dan kami pun terima kasih lagi lah kepada rakan-rakan yang mensupport lah, dan kepada rakan-rakan yang atlet para yang masih di sana lah, bagi sokongan kami lah untuk mendapatkan pingat, kerana masa di sana pun kami pun macam berfikir lah, macam ni orang mau mendapatkan pingat itu memang payah lah, pasal lama Indah menyertai bowling kan. Since bowling ni banyak kan tiadakan kejohanannya. Pasal 2 tahun lepas nada kan, so kami skip dalam 4 tahun bah. So this year baru start. So kami pun macam itulah, macam Indah terlampau confident lah, pasal dalam 4 tahun itu ada acara kan. Pasal 2 tahun lepas di Cambodia, so Cambodia memang ada acara bowling lah. Sama Vietnam. Sama Vietnam. So kami miss 2 negeri itulah, pasal diorang dah ngadakan acara bowling kan. So tahun ini diorang ada acarakan di Thailand, tapi sebenarnya sikit lagi macam nada lah, tapi ramai orang macam banyak negara yang mau acara itu diadakan, dan diorang adakan lah. So nasalah tahun ini ada, and then dah sangka lagi lah kami pun dapat pingat yang itulah result yang terbaik lah tahun inilah. Alhamdulillah ya. Jadi kita biasa saja apabila kita mengikuti acara ini, mungkin boleh dikongsikan, manakala kita ni ada waktu. Jadi mungkin ada apa cabaran ya semasa acara tersebut, mungkin boleh dikongsikan. Cabaran masa perlawanan. Ya. Okey, bagi saya cabaran saya tidak terlampau itulah, macam nervous tidak jualah. Pasal kami pun tahu kan macamnya orang, semua orang memang kepayahan lah dalam itu kan. Pasal Indah sama macam, Indah biasa dengan environment sana. So, macam aku selalunya mindset
fikir okeylah semua samalah. Diorang bukan je training di sini kan. So on the spot diorang di sana, kami pun di sana. So kami cuba yang terbaik lah saja. And then Saidian? Lebih kuranglah juga suasana semua tu. Ya, tapi yang banyak suka dukanya lah juga dalam semua ni, macam pergi ke sana membawa nama negara apa, macam sedih juga meninggalkan family di Brunei macam itu. And then di sana macam kami menjaga semualah tata tertib kebudayaan kita ni Brunei apa semua. Dan suasana di sana juga berlainan lah. Dalam perlawanan, dalam pergaulan, tapi alhamdulillah kami pun balik membawa kejayaan untuk negara juga dan untuk keluarga. Berapa lama Ratu berada di Thailand? Selama 12 hari. 12 hari. Ya, terasa lama lah juga. Memang lama 12 hari. 12 hari. Terasa lah. Tapi untuk pertandingannya bowling itu sehari saja kah ataupun ada berkala halat. Macam kami sampai sana kan, sekiranya hari pertama sampai hari ketiga kami buat latihan. Hari keempat baru acara single. Satu esoknya ada acara rehat lain lagi. And then besoknya baru acara double lah macam tu. So semua hari itu ada berisi lah ia punya schedule lah. Ada sudah terisi dengan aktivitinya di sana. Okey, perancangan di masa akan datang ni macam mana? Adakah dikekalkan sukanan ni untuk diikuti the next Para Games lagi ataupun macam mana? InsyaAllah kalau kami diberi kepercayaan lagi oleh JBS, kementerian, kami akan cuba untuk mengekalkanlah semua ni apa yang kami miliki selama yang kami bersama tim kami para bowling Brunei bersama jurulatih sama InsyaAllah kami akan cuba untuk mempertingkatkan lagi kejayaan semua ni lah. Untuk mengekalkan selagi kami masih mampu untuk berkarier, bersukan. InsyaAllah kami akan cuba untuk mengekalkan. Jadi ASEAN Para Games ni diadakan setiap tahun ataupun dia berkala? Setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Ya, macam setiap 2 tahun ASEAN Para Games, and then the next 2 years is Asia Para Games. Macam itulah. So Asia sama ASEAN. Ya. Di tahun ini pun Asia Para Games, Japan pun. Japan. Kami rasa kecewa lah juga pasal acara Champion Bowling tidak ada dalam senarai acara itu. Tapi DG pun playernya ada pulang. Tapi kami heran lah kenapa tidak diadakan. Negara itu tidak mengadakan acara itulah. Jadi sekiranya kalau ASEAN Para Games ini diadakan setiap 2 tahun, tapi Abang Kamarul dan juga Tuan Saidian masih mengikuti bukan saja bowling ni, ada sukan lain? Ada. Selain daripada bowling apa? Atletik, swimming, badminton, ping-pong, cycling, ping-pong. Memang mengikuti juga? Kami just bowling saja. Bowling saja. Tapi kalau ada opportunity, yang macam mana ada advantage, aku cubalah masuk dalam itulah. Macam sekiranya tahun ini macam ada acara bowling, dan aku cuba acara lain lah. Tapi tertakluk kepada JBS lah. Kalau diorang mau lihat benchmark itulah, kalau macam dapat merapati atau melimpasi yang rekod punya, mungkin boleh lah. Ya, pasal dulu pun aku background ada track and field kan. So kalau habis-habis pun mostly sport yang ada ya acara track and field saja. Itu memang ada tu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada sedikit informasi yang mengenai dengan sukan para ASEAN ini, di mana negara kita mula mengikuti sukan para ASEAN pada tahun 2001 dan hingga ke hari ini telah berjaya memperolehi 40 pingat emas, 44 pingat perak dan 60 pingat gangsa secara keseluruhan. Di mana pencapaian terbaik negara ialah pada tahun 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meraih 9 pingat emas, 5 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Dan kali terakhir negara kita maksudnya sebelum ini menyertai sukan para ASEAN pada tahun 2023 di Kamboja dan tahun ini di Thailand ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni lihat pingat yang diperolehi daripada Abang Kamarul Arifin bin Haji Abdul Ghaffar, pingat emas dan juga perak. Kalau kita ni dapat lihat
dan juga bagi Tuan Saidin bin Haji Awang Damit, iaitu pingat perak dan juga pingat gangsa. Jadi kita juga berbangga sebenarnya ya dengan kejayaan ini, dengan adanya latihan yang mereka lakukan daripada jurulatih. Dan mungkin sedikit ya, apakah antara harapan kita mulakan bersama Tuan Saidin terlebih dahulu, harapan Tuan ya untuk masa depan dengan sukan para di Brunei, khususnya dalam sukan tampin bowling ini. Di masa akan datang, mungkin pihak kami ataupun Paralimpik cuba untuk mencari pelapis-pelapis yang muda yang lebih berpotensi untuk sekiranya nanti kami tidak lagi mewakili negara. Sekurang-kurangnya ada pelapis untuk mewakili negara dalam tampin bowling juga. Walaupun dengan acara lain juga lah, atletik. Iya. Jadi itu yang diharapkan lah pada masa ini. Diminta juga jangan rasa segan dan malu untuk mengikuti sukan ini. Semua kita ni semua sama saja. Barang ni kadang-kadang ada yang merasa segan, silu, malu bertanya. Diharap tampillah ke hadapan ke Persatuan Paralimpik, persatuan-persatuan yang lain. Pasal semua ni negara kita ni masih kekurangan pelapis-pelapis muda. Atlet lah. Pelapis atlet banyak lah. Kalau macam negeri lain, pelapisnya banyak. Banyak saingan. Ya, banyaklah. Okay. Mostly kalau sini pun kurang. Jadi untuk Awang Kamarul sendiri, apakah antara harapan untuk sukan tampin bowling ini di masa akan datang? Harapan kami harap untuk mempertahankanlah kami punya pingat dengan acara single, double atau trio lah. Kemungkinan kami akan cuba lagi tahun hadapan lah. So tahun hadapan akan diadakan di mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. APG Kuala Lumpur. APG. So itu ASEAN Para Games lah, Kuala Lumpur tahun hadapan. So tahun depan itu acaranya agak mencabar lah pasal Malaysia home. Memang meriah lah. So dengan suasana sama diorang punya supporter lah. Pasal yang previous one, masa kami di KL juga, memang suasananya itulah macam bising. So bagi pressure kepada atlet lain lah. So kalau hanya macam Malaysia sudah biasa dengan suasana bising, maybe kami dah biasa kan. Mostly macam silent saja apa. Maybe cabaran lah akan tahun depan lah itulah. Tani bawalah penyokong nanti tahun depan. Mudah-mudahan ada penyokong. Tapi ditakuti juga macam diorang ini macam itulah politik lah. Macam tidak boleh bawa terlampau ramai. Macam diterhadkan satu negeri ini saja. Tapi kalau diorang memang banyak tu. Tapi memang orang ramai dah boleh datang melihat. Boleh tapi ya, dengan bajet sendiri. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Asrar, kita mendengarkan ya perkongsian daripada kedua tetamu kita mengenai dengan pengalamannya mereka mengikuti ASEAN Para Games yang telah diadakan baru-baru ini di Thailand pun. Tahniah dan juga syabas ya ke semua atlet-atlet yang telah pun memperolehi kejayaan dan juga secara langsung ya mengharumkan nama negara Brunei Darussalam ya. Bapa terima kasih dan juga tahniah sekali lagi kepada keduanya. InsyaAllah kita ini akan bersua lagi. Ya, Assalamualaikum tuan. InsyaAllah. Waalaikumsalam.